Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Yang dikasihi ya Al-Fadil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini ataupun kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid kita ini ataupun surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan hukum bangkai dari sudut kenajisannya, bangkai dan hukum kenajisannya. Hukum bangkai dan kenajisan ni tuan-tuan, dia terbahagi kepada 6 pembahagian. Secara umumnya tuan-tuan, kita senaraikan dulu. Yang pertama, bangkai yang dihukumkan mutlak najisnya ataupun kenajisan mutlak
Yang kedua, tuan-tuan, bangkai yang suci mutlak. Yang ketiga, tuan-tuan, bangkai yang bersyarat yang keempat, menjadi najis apabila bangkai, kerana dia menjadi najis bila menjadi bangkai. Bangkai yang menjadi najis. Yang kelima, bangkai yang menjadi najis tetapi dimaafkan kenajisannya. Yang keenam, bangkai yang kenajisannya berkhilaf ulama. Jadi tuan-tuan, kita pergi satu-satu. Yang pertama, bangkai yang mutlak najis. Bangkai itu mutlak najis, tuan-tuan. Kerana seluruh bangkai tersebut adalah najis mutlak, tuan-tuan. Tak ada bahagian yang tidak menjadi najis. Jadi bangkai najis mutlak, tuan-tuan. Ini adalah bangkai kepada babi, anjing, anak babi dan juga anak anjing, tuan-tuan. Ini 4 jenis binatang ini bangkainya menjadi najis mutlak. Yang kedua, tuan-tuan, bangkai yang suci mutlak, tuan-tuan. Suci mutlak. Yang pertama, bangkai
Okey tuan-tuan. Yang pertama, bangkai manusia suci mutlak. Islam ke tidak Islam ke, ataupun istilah yang biasa kita dengar Islam ke kafir ke, dia suci mutlak. Kita semayang di sebelah orang yang mati, bersentuh dengan kita, tidak ada masalah. Kenapa? Walaupun nyata dia bukan Islam. Sebagai ulama meletakkan bahawa kerana kemuliaan anak Adam, walaupun dia telah menjadi bangkai, tetapi dia masih dihukum suci. Yang kedua, bangkai ikan, tuan-tuan, dia suci mutlak. Kecil ke besar ke, sembelih ke tak sembelih ke, suci mutlak. Kita berjalan berjumpa dengan bangkai ikan, buruk dah sebelah lagi elok lagi, ambil belah elok tu, goreng, bakar, makan. Tuan-tuan, berlaku di dalam sejarah di zaman adanya Nabi kita. Nabi masih hidup pada masa itu, tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasulullah ni, sahabat-sahabat Nabi, mereka tersesat jalan. Kita sekarang ni dah jarang tersesat, tuan-tuan, sebab ada Waze lah, apa benda, GPS semua ada, tuan-tuan. Dulu tak ada GPS, tak ada jalan pun tak ada. Tersesat mereka ni. Jadi dulu-dulu kalau orang sesat ni, dia orang akan mencari jalan ke laut. Orang Arab dia tahu arah ke laut tu ke mana. Jadi mereka pergi arah ke laut, tuan-tuan. Bekalan makanan habis, tuan-tuan. Kemudian dalam tempoh kesesatan itu, dalam tempoh sesat jalan itu, Allah temukan mereka dengan bangkai ikan paus, tuan-tuan. Ikan paus yang terdampar di pantai. Lalu sahabat-sahabat ni pun mengambil manfaat daripada bangkai ikan paus yang ada tu. Buka kemah di situ, kira potong kulitnya, bawa keluar dagingnya, bakar, makan. Hilang dah susah hati sesat tu, jadi seronok pula. Berkemah makan daging ikan paus, tuan-tuan. Dan mereka dah duduk situ 2-3 hari, bakar lah apa benda, tuan-tuan. Mereka pun cari jalan balik, perut dah kenyang dah. Bawa balik sedikit untuk nak tunjuk kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun ambil, bawa balik lah, bekal dalam perjalanan. Sampai di Madinah, mereka pun bagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi kepada Nabi. Jadi Nabi makan lah, tuan-tuan, ikan paus. Padahal mereka jumpa tu mati dah tu, bangkai. Bangkai ikan, ingatlah, dia menjadi bangkai yang suci mutlak.
Jadi kalau tuan-tuan tengok ada di mana-mana kau boleh nak rasa ikan paus, rasa dah tengok tuan. Di dunia sekarang ni ada satu tempat, nama dia Lumalera. Di perkampungan Lumalera ini masyhur dalam dunia tempat orang makan ikan paus, tuan-tuan. Setiap bulan mereka makan ikan paus. Pergilah berjalan sekali, tuan-tuan. Pulau Lumalera ataupun perkampungan Lumalera. Tuan-tuan, adalah kita kata apa benda yang badan dunia tu mengecam mereka lah kena tangkap ikan paus lah begitu gini. Yang tu biasa lah, tuan-tuan. Padahal penangkapan ikan paus itu berlaku di banyak negara. Di Jepun mereka menangkap untuk keperluan-keperluan yang lain. Tapi di Lumalera ni, tuan-tuan, penangkapan ikan paus secara tradisional. Tangkap pakai rakit bulu, pakai tombak bulu. Adalah alat-alat moden sikit. Moden tu hujung tombak atau besi, yang lain tu bulu. Tuan Haji pergi sekali Pulau Lumalera makan sekali. Setiap bulan, tuan-tuan, mereka makan. Tapi dia halal dan Nabi kita pernah makan, tuan-tuan. Yang ketiga, bangkai yang suci mutlak, belalang, tuan-tuan. Belalang tu dia suci, hidup pun suci, mati jadi bangkai pun suci. Tak kisahlah saiz dia besar mana pun. Mengikut kajian, belalang ialah binatang yang sangat baik untuk tumbesaran kanak-kanak, tuan-tuan. Ini cerita zaman bila orang makan belalang, tuan-tuan. Halal dan berzat, seluruh tubuh dia hampir 100% protein. Belalang dalam Islam dia adalah binatang yang suci walaupun dia telah menjadi bangkai. Jadi eloklah kalau kita balik kampung tu tangkap belalang, goreng ke bakar ke, dia zat banyak, tuan-tuan. Protein tinggi. Buka Google tu cari, tak tahulah saya ada ke tak ada, tapi ada kot. Seluruh tubuh dia tu adalah protein baik, tuan-tuan. Tapi dia halal, nak cerita dia halal. Sedap lah, tuan-tuan. Sedap lah. Benda halal ni dia sedap. Okey. Jadi 3 bangkai itu menjadi bangkai yang suci mutlak, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, bangkai yang bersyarat menjadi suci. Kalau kita biarkan dia mati, dia jadi bangkai. Bangkai dia najis, kita biar dia mati. Kalau kita sembelih dia menjadi suci, tuan-tuan. Tu. Binatang-binatang yang kerbau, lembu, kambing, kalau dia mati jadi bangkai, najis. Kalau kita sembelih, dia menjadi suci, tuan-tuan. Dia bersyarat. Kalau kita tak sembelih, jadi bangkai yang najis, tuan-tuan.
Tetapi kulit dia tidak najis, mutanajis kulit dia. Kita bersih-bersihkan, boleh pakai, boleh guna, tuan-tuan. Makan, makan tak boleh. Kesucian untuk penggunaan, bukan untuk makan. Tapi kalau kita sembelih, kulit ke tak kulit, semua boleh makan. Aku tak sembelih, kulit tu tak najis, mutanajis. Kita boleh sucikan dia, tapi suci itu untuk penggunaan, bukan untuk makan. Tu tuan-tuan, ada beza sikit. Yang keempat, binatang yang dia mati jadi bangkai. Sembelih ke tak sembelih tak kira. Dia mati jadi bangkai. Tak mati tak jadi bangkai, tak jadi najis. Dia mati ya, mati jadilah najis. Kalau tak mati tak najis. Mana dia tuan-tuan? Selain daripada babi, anjing, anak babi, anak anjing, tuan-tuan, selain daripada binatang yang halal dengan sembelihan, tuan-tuan, segala biawak, segala buaya, cicak, mengkarung, apa cicak tak masuk. Tu tuan-tuan, dia mati saja jadi najis, sembelih ataupun tidak. Ada khilaf tak? Adalah khilafnya tu. Khilafnya ada. Kita ambil secara umumnya, dia mati menjadi najis walaupun disembelih. Ular sawah misalnya, kita duduk di kebun, di semayang zuhur di kebun, datang ni duduk di atas riba kita, sah semayang kita, tuan-tuan. Elok nak habis semayang, dia mati, batal semayang kita. Kerana mati dia menjadi najis. Yang kelima, tuan-tuan, binatang yang bangkai dia najis, tuan-tuan, tetapi najis dia tu dimaafkan. Memang najis, tapi dimaafkan, tuan-tuan. Binatang ni ada dua kelompok penjenisannya. Pertama, binatang yang mempunyai darah, tetapi darah dia jenis tidak mengalir kalau kita lukakan dia. Dia ada darah, tapi darah dia jenis tak mengalir. Sekadar nampak isi dia merah saja, tapi dia jenis tak mengalir darah. Darah ada, tapi jenis tidak mengalir. Bangkai dia tu najis, tetapi najis itu dimaafkan. Yang kedua, binatang yang jenis tidak berdarah, tuan-tuan. Dia mati dia menjadi najis, tetapi najisnya najis yang dimaafkan, tuan-tuan. Kita sebut binatang secara umum, tuan-tuan. Kalau anak-anak kita di sekolah, dia panggil serangga, dia panggil amfibia, dia panggil ikan, vertebrata, invertebrata. Kita tak ada binatang semuanya, tuan-tuan, tuan-tuan ni. Jadi itu binatang yang kelima. Bangkainya menjadi najis, tetapi najis itu najis dimaafkan. Dua kelompok. Binatang yang berdarah, tetapi darahnya jenis tidak mengalir kalau dilukakan.
semasa dia hidup. Tu. Yang kedua, jenis binatang yang tidak ada darah. Binatang macam kita kata serangga lah, termasuklah kerengga, tuan-tuan. Ali mana Ali? Ali kita mana? Ali tak ada Ali. Ali kita. Ali dah Ali. Ali kita. Ali Perancis. Ali pakar kerengga. Ali ni pakar kerengga. Dalam dunia ni ada pakar. Jadi Ali salah seorang termasuk pakar kerengga dalam dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bincang lah dengan Ali. Apa dia kelebihan kerengga pada tumbuhan, pada manusia. Dia ada nilai perubatan yang tinggi, kerengga, tuan-tuan. Kalau orang aksiden, jatuh pokok, berdarah beku dalam kepala, tak mau bedah, ambil sarang kerengga, tuan-tuan, bungkus dengan kain putih, selawat elok-elok, potong sekali dengan ganting sehingga daun tu, bungkus dulu. Bungkus tak mau bagi dia keluar. Bungkus, ikat, potong dengan sarang, dengan dia sekali, dengan anak saya, rebus, minum air. Segala darah beku dalam badan cair habis. Darah beku dalam kepala cair, tuan-tuan. Jadi kita di sini, Ali ni pakar kerengga dalam dunia, tuan-tuan. Salah seorang pakar kerengga dalam dunia. Orang Perancis buat kajian tentang kerengga. Rabbana ma khalaqtaha dha batila. Rabbana ma khalaqtaha dha batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menjadikan kesemua benda ni batila, batil, sia-sia, tak ada. Setiap kejadian Allah Ta'ala tu ada banyak kebaikan ya, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, tinggalkan Ali situ. Yang keenam, bangkai yang khilaf hukumnya. Dalam mazhab kita, sebahagian kata najis dimaafkan, sebahagian kata najis tidak dimaafkan. Tu. Bangkai apa, tuan-tuan? Bangkai cicak. Bangkai cicak ni khilaf. Sebagian ulama meletakkan dia adalah bangkai yang najis tetapi dimaafkan. Sebagian ulama meletakkan dia bangkai najis tetapi tidak dimaafkan. Nak pakai yang mana ikut suka. Dalam kelepek serban ataupun ridak ataupun selendang kita ada bangkai cicak. Kita masa semayang beli kat tengkuk kita, sudah semayang buka-buka, pakai cicak, sudah. Apa hukum dia, tuan-tuan? Khilaf. Sebagai ulama meletakkan najis yang tidak dimaafkan, sebagai meletakkan najis dimaafkan. Itu tuan-tuan, jenis-jenis bangkai dan hubungannya dengan hukum kenajisan. Ya, kita berhenti situ dulu, tuan-tuan. Walaupun asas perbincangan kita ialah bangkai binatang atau bangkai hidupan dengan hubungannya dengan hukum kenajisan, tapi kita buka kepada perbincangan walaupun asas kita itu, tetapi sesi perbincangan ini kita buka kepada apa-apa juga bentuk persoalan, tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan, tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa.
Sila tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya. 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 Okey, jadi soalannya. Kenapa? Ini cerita tentang okey tuan-tuan, hubungan di antara anak tiri dengan ayah tiri. Kenapa? Tu. Jadi, apakah kaitan ataupun hukum anak tiri dengan ayah tiri ini? Kenapa? Hubungan anak tiri dengan ayah tiri ini ada dua bahagi secara kasarnya. Tuan-tuan, hubungan di antara ayah tiri dengan anak tiri ini ada dua bahagi secara kasarnya. Pertama, menjadi muhram. Yang kedua, tidak menjadi muhram. Tuan-tuan. Jadi, lelaki-lelaki ingat, kalau kita kahwin lagilah, kahwin ni dia ibadah, tuan-tuan. Tu. Kadang-kadang kita silap. Sebelah orang lelaki-lelaki, dia nampak kahwin tu macam pesta. Tu tak betul tu. Kahwin tu ibadah. Ni orang lelaki-lelaki semua ni. Tu. Sebelah orang perempuan pula, dia nampak kahwin tu azab, sengsara, masalah. Itu pun tak betul juga. Tu. Kenapa? Orang lelaki sebut kahwin, Allah, umur 100 tak larat bangkit dah. Sebut kahwin, serenuk, senyum. Amboi. Kenapa? Dia bukan pesta, tuan-tuan. Dia ialah satu bentuk ibadah dan amanah. Orang lelaki tu, orang perempuan tak sebut kahwin, ya Allah, macam benda tu lebih pada hukum khinzir pula. Itu pun tak kena juga tu. Salah dua-dua tu. Kenapa? Kahwin ibadah. Ingat tu. Okey. Berhenti situ. Jadi apakah hukum anak tiri dengan ayah tiri ni, tuan-tuan? Okey, ayah tiri dan anak tiri, hukum dia ada dua. Satu, muhram. Satu menjadi muhram. Yang kedua, tidak muhram. Okey. Yang muhram boleh bersalam, boleh macam-macam lah, tuan-tuan. Muhram macam anak lah. Yang tak muhram, bersalam tak boleh, tuan-tuan. Tuan Haji ingat tu. Ingat tu. Nak kahwin tu ingat. Anak tiri ni ada dulu. Okey, masa mana jadi muhram? Setelah orang laki-laki itu, si laki-laki itu mendukhuli, menyetubuhi ibunya. Dukhul. Setelah si laki-laki itu kahwin dengan mak dia, kahwin dan dukhul, kahwin dan setubuh, masuk, maka anak tiri dia menjadi muhram. Kalau kahwin saja tidak dukhul, anak tiri tidak menjadi muhram. Jadi kalau hari akad tu, anak tiri perempuan jangan pergi bersalam lagi lah dengan ayah tiri tu. Kenapa? Sebab dia belum menjadi muhram. Ada juga ayah tiri yang memang
Ini ayah tiri yang kategori special ni tuan-tuan ni. Dia kahwin dengan perempuan tu, dia bukan nak kahwin perempuan tu. Dia kahwin dengan perempuan tu kerana dia nak kahwin dengan anak perempuan tu. Tu. Dia orang perempuan jangan percaya orang lelaki. Ada jenis macam tu. Dia kahwin dengan orang perempuan tu, dia bukan nak kahwin perempuan tu, dia nak kahwin dengan anak perempuan tu. Dia kahwin dengan perempuan tu, dia tak jima, tak apa. Dia baik dengan anak tiri dia. Dia cerai dengan ibu tu, kahwin dengan anak tiri dia. Sah tu dalam Islam. Ingatlah. Kena anak tiri yang belum dijima oleh lelaki tersebut, dia bukan muhram. Tuan Haji Razak ingat tu. Ingat tu Haji Razak tu ada angan-angan. Jadi hari kahwin tu jangan salam ni. Anak kita yang kita jadi orang perempuan ni pun tu salam ni dengan ayah tiri kita tu. Mak kita kata okey boleh salam dah. Barulah kita boleh salam. Jadi ingat tu. Dia ada anak tiri, ada dua hukum. Kalau orang tanya apa hukum anak tiri, katanya anak tiri yang macam mana, ada dua hukum. Okey, itu di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Di sisi mazhab Sayyidina Ali pula ada tiga penjenisan anak tiri itu. Itu mazhab Sayyidina Ali. Mazhab Syafi'i dua. Anak tiri yang belum ibunya disetubui oleh lelaki tersebut, maka anak tiri perempuan itu dia masih belum menjadi muhram. Setelah disetubui, barulah anak tiri itu menjadi muhram. Tuan-tuan ingat ada satu peristiwa yang berlaku pada bekas penyanyi kita tu, orang Perak tu. Tak ingat apa pula. Yang berlaku kat penyanyi kita tu, tak ingat? Dia kawan dengan mak dia tu. Okey dah. Tu. Buat tangga untuk nak ambil anaknya. Tinggal maknya, pergi ambil anaknya, nikah di Siam. Hukum tidak ada masalah. Kalau berlakulah bersama-sama, kita kena ingat sebelah orang perempuan pun janganlah itu sangat. Ini adalah hukum membenarkan. Jadi anak tiri dua status. Sebelum ibunya disetubuhi belum menjadi muhram. Selepas ibunya disetubuhi barulah menjadi muhram kepada bapa tiri. Okey, cantik soalan tu. Ada apa tuan kita? Ada apa tuan? Ya. Ya. Tak boleh? Okey lah. Tu ingat tu. Anak tiri lah. Dia ada hukum yang tersendiri. Dakhaltum bihina tu telah bahas dah kamu setubuh, barulah menjadi muhram. Macam tu soalan tu. Okey, last soalan, lain pada soalan anak tiri lah. Ini soalan kahwin saja ni. Okey tuan-tuan. Last soalan. Ya. Okey, cantik soalan ni. Kenapa? Okey. Soalan sahabat kita, nak buat macam mana kalau kita was-was?
Dia sebenarnya pertama saya nak betulkan perkataan tu. Ya, dalam perbincangan fiqh yang tu dia tak panggil was-was. Ya, kita panggil was-was, tapi perbincangan fiqh dia tak panggil was-was yang tu. Yang tu dia panggil syak. Ya, tu. Dalam perbincangan fiqh was-was dia macam lain. Dia bukan macam tu. Yang tu panggil syak. Contoh was-was ni macam kita semayang, takbir, Allahu Akbar, takbir lagi, Allahu Akbar, takbir lagi, Allahu Akbar. Itu was-was. Kalau aku takbir ke belum, itu panggil syak. Aku dah ambil semayang ke belum, itu dipanggil syak. Ambil sembahyang ke belum? Itu dipanggil syak. Okey. Kalau kita syak, ambil sembahyang ke belum? Kita kena tengok kepada asal kedudukan kita. Okey. Kalau kita selepas sembahyang zuhur duduk dalam masjid sehingga masuk waktu asar, kemudian datang, wuduk aku ada lagi kan? Yang tu dipanggil syak. Jadi apa hukumnya? Kita boleh kira ada wuduk. Kerana asal kita berwuduk. Kalau kita belum sembahyang, tuan-tuan, katalah kita datang daripada kebun, kita nak sembahyang asar. Aku ambil sembahyang ayam tu kena ambil pada tak ada ambil sembahyang lagi, sebab asalnya kita tak ada wuduk. Itu kalau tentang syak. Syak kena tengok kepada asal kedudukan kita. Kalau asal situasi kita itu menunjukkan kita bagaimana, bila timbul syak, apakah yang asal? Tuan-tuan. Itu tentang syak. Kalau was-was, tuan-tuan, macam ni was-was ni. Kita ambil sembahyang. Dapat ni ke tak dapat ni? Dapat ni, tu was-was, tuan-tuan. Kita basuh, sama ada kita nak abai, kita ada pilihan. Salah satu pilihannya, kita basuh muka sekali, tak dapat. Basuh muka 2 kali, tak dapat. Basuh 3 kali, tak dapat lihat. Basuh 4 kali dapat. Tu menghadapi was-was. Dua tu. Kalau syak, ambil yang asal kedudukan kita. Kalau was-was macam tu. Dapat ni ke tak dapat? Dapat tak dapat? Tu macam kita baca bismillah menjawab takbir tu, Allahu Akbar. Allah, itu dipanggil was-was. Macam mana nak buat? Boleh abaikan ataupun takbir 4 kali pakai. Tu. Tuan-tuan tengok nak orang nak sembahyang dia ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok tak? Cerita dia ada 4 pilihan menghadapi itu. Pertama, takbir 4 kali. 4 kali dapat, tak dapat, ke dapat. Yang kedua, penyelesaiannya macam mana, tuan-tuan? Yang kedua, penyelesaiannya macam mana? Sebelum takbir tu, niat dulu. Boleh dapat sikit niat takbir pun boleh, sebagian ulama membenarkannya. Yang ketiga, taklid mazhab Maliki. Macam mana taklid mazhab Maliki? Niat itu bukan rukun dalam sembahyang, tapi niat itu syarat sah sembahyang. Oleh kerana itu, datang daripada rumah tadi, niat itu sudah pakai. Sebab itu dalam masjid Maliki kita tak pernah tengok orang takbir 2 kali. Kerana mereka niat bukan rukun, tetapi
syarat sah sembahyang. Jadi turun pada rumah tu dah kira dah. Tapi dia bukan rukun. Dia syarat sah sembahyang. Okey, no? Tu. Yang keempat, abaikan takbir kira dapat. Okey, no? Tu tuan-tuan. Jadi perbincangan tentang syak penyelesaiannya ambil asal. Mudah saja. Perbincangan tentang was-was, kita ada pilihan-pilihannya. Boleh abaikan, boleh adakan beberapa step tadi. Cantik soalan tu. Okay. Sekali itulah tuan-tuan pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timpangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang berhajat untuk membantu perjalanan pusat pengajian kita, pusat pengajian Islam, pondok pengajian Islam, pondok madrasah tarbiyah Madinatul Ilmi Batu Kurau, tuan-tuan, siapa-siapa berhajat bantu kita, di belakang tu ada tabung tu, tuan-tuan, tuan-tuan letaklah apa-apa yang tuan-tuan rasa nak letakkan. InsyaAllah kita akan menggunakan seluruh sumbangan tuan-tuan itu untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.